kajian mengenai dompet digital dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inatan Siswa PSN Universiti Utara Malaysia UUM. Dalam bahagian abstrak, saya menerangkan berkenaan tujuan kajian iaitu mengkaji penggunaan aplikasi dompet digital dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inatan Siswa PSN Universiti Utara Malaysia UUM dengan mengenal pasti profil demografi pelajar yang terlibat, mengkaji faktor yang mendorong penggunaan dompet digital dalam kalangan pelajar yang terlibat dan mengenal pasti kesan penggunaan dompet digital kepada pelajar yang terlibat. Saya memperoleh data dan maklumat berkaitan dengan menggunakan borang soal selidik dan tembual serta menggunakan kaedah tinjauan. Kajian ini melibatkan 36 orang responden dan saya membual secara fizikal seramai 22 orang. Daripada jumlah tersebut, saya menggunakan kaedah deskriptif dengan melibatkan analisis deskriptif yang merangkumi rajah dan statistik serta analisis sebab dan akibat dan analisis perbandingan untuk mempersembahkan dan menganalisis dapatan kajian. Dapatan kajian mendapati dua faktor utama keselamatan menerusi penyertaan responden perlu memastikan maklumat privasi mereka disimpan secara selamat dan sulit iaitu 75% pilihan sangat setuju serta pernyataan responden berasa keselamatan dan privasi ialah isu utama yang mereka pertimbangkan ketika memilih kaedah bayaran iaitu 72% sangat setuju dan kebolehgunaan melalui pernyataan responden yang mendapati perkhidmatan dompet digital berguna dalam proses pembelian iaitu 72% pilihan sangat setuju. Saya memperoleh dua kesan utama penggunaan dompet digital kepada pelajar yang terlibat iaitu dompet digital dapat menjimatkan masa iaitu 69% pilihan sangat setuju dan tahap kemahiran dalam penggunaan teknologi terkini iaitu dompet digital semakin tinggi iaitu 50% sangat setuju. Oleh hal itu, kajian ini dapat mencapai semua objektif yang ditetapkan. Bab 1 iaitu pengenalan. Pendahuluan menerangkan pembangunan negara semakin rancak menunjukkan negara dalam proses bagi melangkah ke arah masyarakat tanpa tunai. Pembayaran dan perbelanjaan kini mengaplikasikan medium dompet digital iaitu e-wallet. Dompet digital sangat relevan kerana terdapat kemudahan dalam proses pembayaran serta transaksi yang lebih mudah dan cepat. Latar belakang kajian, Universiti Utara Malaysia iaitu UUM merupakan salah sebuah universiti awam terkemuka yang terletak di Sintok, Kedah dan menggunakan pembayaran secara digital. Di UUM, staf pelajar dan pensyarah boleh melakukan pelbagai transaksi pembayaran dengan dompet digital. Berdasarkan perkembangan semasa ini, kajian ini dijalankan kerana pengkaji ingin mengetahui faktor yang mendorong penggunaan dompet digital dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inapan Siswa PSN UUM dan mengenal pasti kesan penggunaan dompet digital kepada sasaran kajian tersebut. Pernyataan masalah dapat dilihat melalui penggunaan dompet digital masih diragui oleh sesetengah pengguna lain kerana risiko penipuan oleh individu yang tidak bertanggungjawab serta kebocoran maklumat peribadi termasuk sekuriti privasi pengguna. Ini menerangkan 3 persoalan kajian. Pertama, apakah profil demografi pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inapan Siswa PSN Universiti Utara Malaysia UUM? Kedua, apakah faktor yang mendorong penggunaan dompet digital dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inapan Siswa PSN Universiti Utara Malaysia iaitu UUM? Ketiga, apakah kesan penggunaan dompet digital kepada pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inapan Siswa PSN Universiti Utara Malaysia iaitu UUM? Objektif kajian terbahagi kepada dua. Pertama, objektif umum iaitu pengkaji meninjau maklumat profil demografi, cuba mengenali faktor yang mendorong penggunaan dompet digital dan mengenal pasti kesan penggunaan dompet digital ke dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di Inapan Siswa PSN Universiti Utara Malaysia UUM. Kedua, iaitu 3 objektif khusus seperti yang terpapar dalam slide. Pentingan kajian ini ialah pengkaji dapat mengetahui demografi pelajar iaitu bangsa, tempat tinggal, pendapatan ibu bapa, bilangan adik-beradik, semester, pengajian terkini, jurusan pengajian dan blok inapan siswa. Pengkaji juga dapat menyedari faktor menggalakkan penggunaan dompet digital dan dapat mengenal pasti kesan yang akan dihadapi oleh pengguna dompet digital di inapan siswa PSN Universiti Utara Malaysia iaitu UUM. Suratan karya ialah kajian semula dalam menghimpunkan informasi kajian yang diperoleh oleh pengkaji. Pengkaji menerangkan lebih lanjut berkenaan persoalan kajian dengan bantuan melalui sumber bacaan seperti artikel akhbar, jurnal, tesis dan buku ilmiah yang terkandung kajian lepas serta kajian yang terbaharu. Seterusnya, konsep kajian
kajian lebih kepada penggunaan dompet digital dalam kalangan pelajar universiti, anak muda terutama pelajar universiti tidak dapat dipisahkan dengan dompet digital yang seringkali dikatakan sebagai peranti mudah dan ringkas yang berteknologi moden kerana banyak transaksi yang melibatkan dompet digital ini. Kajian merangkumi 4 faktor yang mempengaruhi ragam penggunaan dompet digital dalam kalangan responden. Pertama, kemudahan penggunaan dompet digital seperti Keeper Pay yang tersedia di semua kafe inapan siswa, kedai-kedai runcit dan pusat membeli belah Bimal Universiti Utara Malaysia. Kedua, keselamatan penggunaan dompet digital berdasarkan piawaian keselamatan data industri, kad pembayaran semua maklumat peribadi pembayaran dan kad kredit maupun debit pengguna dompet digital terlindung. Ketiga, kebolehgunaan penggunaan dompet digital kerana menjimatkan masa pengguna untuk melakukan sebarang bentuk pembelian. Keempat, kebolehpercayaan pengguna dompet digital dengan wujudnya terma dan syarat atau disebut sebagai perjanjian yang dipersetujui antara pengguna dan pengusaha aplikasi dompet digital tersebut. Yang lepas daripada Azlina dan Nur Hafizah pada tahun 2020 mendapati antara faktor yang tinggi mempengaruhi amalan pembelian tanpa tunai ialah faktor mengurangkan pergerakan, mengurangkan risiko jangkitan, menggalakkan ke arah masyarakat tanpa tunai, kaedah terkini mematuhi perintah kawalan pergerakan iaitu PKP dan menjimatkan masa serta kos. Kajian Nur Azlizah dan Nur Syuhani pada tahun 2019 pula terhadap 200 orang pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah iaitu Polimas pula mendapati faktor yang paling mendorong ialah kemudahan. Pendidik banyak mengkaji faktor dari aspek kemudahan dan aspek keselamatan. Kajian ini pula menambah skop kajian kepada faktor-faktor lain seperti faktor kebolehgunaan dan kebolehpercayaan. Kajian lepas mengkaji kesan pandemik COVID-19 kepada cara hidup masyarakat, manakala kajian ini menggantikannya dengan mengenal pasti kesan penggunaan dompet digital kepada pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN Universiti Utara Malaysia iaitu UM. Kajian ialah kaedah untuk melakukan sesuatu kajian yang meliputi langkah dan tata cara yang digunakan untuk mencapai semua objektif kajian menurut Fuad tahun 2017. Hipotesis nol ialah andaian yang menjangkakan tiada hubungan antara sebab dengan akibat dalam sesuatu fenomena, manakala hipotesis alternatif HA ialah andaian yang menjangkakan terdapat hubungan antara sebab dan akibat dalam sesuatu fenomena. Terbahagi kepada tiga. Pertama, sumber data. Sumber data terbahagi kepada dua. Sumber primer iaitu borang soal selidik yang dijawab oleh responden dan sumber seperti buku, jurnal, laman web rasmi Bank Negara Malaysia dan akhbar digital. Kedua, kaedah pengumpulan maklumat dan data. Pengkaji akan menemubual secara bersemuka dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden di kawasan sekitar UM, manakala kaedah temubual tidak bersemuka dilaksanakan dengan penyebaran borang soal selidik dalam maya iaitu Google Form dalam media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Ketiga, kaedah menganalisis maklumat dan data. Pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kaedah deskriptif yang merupakan kajian yang meliputi rajah, statistik dan jadual. Instrumen kajian ini, pengumpulan maklumat secara temubual melalui peralatan borang soal selidik, pengumpulan maklumat secara digital melalui perisian komputer, Microsoft Word dan perkakasan telefon bimbit, tablet dan laptop. Bahagian-bahagian soal selidik bagi memudahkan pengkaji untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperoleh. Bahagian A iaitu demografi responden melibatkan bangsa, tempat tinggal, pendapatan ibu bapa, bilangan adik-beradik, semester pengajian terkini, jurusan pengajian dan blok inapan siswa. Bahagian B iaitu faktor mendorong penggunaan dompet digital. Terdapat 4 aspek iaitu kemudahan, keselamatan, kebolehgunaan dan kebolehpercayaan. Setiap aspek mempunyai 5 soalan yang menjadikannya sebanyak 20 soalan secara keseluruhan di bahagian ini. Bahagian C iaitu kesan penggunaan dompet digital mengandungi 7 soalan. Bahagian C dan D, responden diberi kebebasan untuk menilai dari segi tahap kesetujuan melalui kaedah skala Likert yang merangkumi skala 1 hingga 5. Pengkaji menggunakan kaedah skala Likert seperti 1 iaitu sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak pasti, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Skop kajian A. Sasaran kajian merangkumi responden, populasi dan sampel. Responden kajian ialah pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN UM. Populasi kajian ialah 40 orang pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN Universiti Utara Malaysia. Sampel kajian ialah kaedah persampilan rawak mudah iaitu pelajar akan diambil secara rawak sebanyak 36 orang daripada 40 orang pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN pada sesi 2022.
2021/2023 iaitu A221. Saiz sampel menggunakan rumus anggaran sampel berkadaran berdasarkan jadual penetapan saiz sampel Krejci dan Morgan seperti di dalam jadual tersebut. Populasi kajian N iaitu 40 orang, maka pengkaji menggunakan saiz sampel N sebanyak 36 orang. Kawasan kajian ialah inapan siswa BSN Universiti Utara Malaysia Sintok. Si jangka masa kajian adalah 9 minggu iaitu dari 20 November 2022 sehingga 22 Januari 2023. Dapatan kajian menerangkan berkenaan analisis data dan maklumat yang diperoleh melalui borang soal selidik dan temubual bersama responden. Dapatan kajian dan analisis kajian menunjukkan bahawa 14 orang responden menjawab soal selidik yang disediakan dan 22 orang ditemubual oleh pengkaji semasa menjawab soal selidik. Kaedah analisis deskriptif digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan dapatan kajian yang terkumpul. Slide ini dan seterusnya memaparkan analisis dalam bentuk carta pie dan nilai representatif tinggi dan terendah. Slide ini berkenaan profil demografi pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN Universiti Utara Malaysia. Slide ini memaparkan analisis faktor-faktor yang mendorong penggunaan dompet digital dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN Universiti Utara Malaysia. Ini memaparkan analisis kesan-kesan penggunaan dompet digital kepada pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan di inapan siswa BSN Universiti Utara Malaysia. Penemuan kajian mendapati 3 penyertaan faktor mendapat pilihan sangat setuju tertinggi. Aspek keselamatan iaitu responden perlu memastikan maklumat privasi mereka disimpan secara selamat dan sulit 75%. Keselamatan dan privasi ialah isu utama yang mereka pertimbangkan ketika memilih kaedah bayaran 70%. Aspek kebolehgunaan iaitu responden mendapati perkhidmatan dompet digital berguna dalam proses pembelian 70%. Jumlah pilihan faktor sangat setuju dan setuju tertinggi ialah aspek keselamatan 82.78% dan kemudahan 78.89%. Pernyataan kesan mendapat pilihan sangat setuju tertinggi ialah menjimatkan masa responden 69% dan pilihan sangat setuju terendah ialah pengurusan kewangan menjadi lebih teratur 22%. Bab 5 rumusan menunjukkan ramai responden terdiri daripada berbangsa Melayu dan Cina. Kawasan bandar mempunyai ibu bapa yang berpendapatan RM7,001 dan ke atas dan RM5,001 hingga RM7,000. Adik-beradik seramai 3 hingga 6 orang, semester 1 hingga 2 dan semester 5 hingga 6. Pelajar sarjana muda sains ekonomi menginap di blok A dan B. Aspek faktor utama ialah keselamatan bahawa responden memastikan maklumat privasi mereka disimpan secara selamat dan sulit serta keutamaan terhadap keselamatan dan privasi yang dipertimbangkan dalam pemilihan kaedah bayaran. Selain itu, kebolehgunaan bahawa perkhidmatan dompet digital berguna dalam proses pembelian. Dua kesan utama oleh responden semasa menggunakan dompet digital ialah penjabatan masa dan tahap kemahiran dalam penggunaan teknologi terkini iaitu dompet digital semakin tinggi. Terdapat 3 implikasi dasar. Pertama, bantuan pemula iaitu insentif yang akan dimasukkan ke dalam akaun dompet digital penerima dalam kalangan mahasiswa dan belia. Wang tersebut hanya boleh digunakan dalam urus niaga digital dalam usaha meringankan beban mahasiswa dan menggalakkan perbelanjaan tanpa tunai. Kedua, memperkukuhkan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Akta 709 yang merupakan bidang kuasa Kementerian Komunikasi Digital. Maka pengusaha aplikasi dompet digital akan lebih berhati-hati dalam menjaga data peribadi pengguna. Ketika projek jalinan digital negara iaitu Jendela, pihak kerajaan membelanjakan RM700 juta untuk melaksanakan ketersambungan digital untuk menyediakan liputan internet yang penuh, maka penggunaan dompet digital tidak akan mengalami gangguan internet. Bagi bantuan pemula ialah mampu menyuntik minat mereka untuk berurus niaga secara maya. Sekiranya tidak dilaksanakan, mahasiswa tidak akan terdedah dengan kebaikan penggunaan dompet digital dalam kehidupan seharian. Bangun
Penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 Akta 709 menyebabkan pengguna akan berasa lebih tenteram menggunakan aplikasi dompet digital. Sekiranya tidak dilaksanakan, pengguna berasa keselamatan mereka terancam. Projek Jalinan Digital Negara iaitu Jendela membantu melancarkan rangkaian internet di ceruk-ceruk kampung dan kawasan penempatan yang kurang membangun. Sekiranya tidak dijalankan, pengguna akan menghadapi masalah jaringan internet yang perlahan dan tidak stabil. Yang pertama ialah kerajaan hendaklah memperuntuk bajet tahunan kepada pengusaha dompet digital untuk mengadakan promosi khas kepada mahasiswa dengan diskaun yang lumayan bagi menimbulkan minat mahasiswa menggunakan dompet digital. Kedua, pengusaha kafe dan kedai runcit dalam kampus Universiti Utara Malaysia haruslah menggunakan aplikasi dompet digital yang selaras seperti KipoPay dan DuitNow supaya memudahkan mahasiswa untuk menggunakan dompet digital yang sedia ada tanpa perlu mendownload atau memuat naik aplikasi yang baru. Ketiga, kerajaan sepatutnya memberi pendadahan berkenaan hak-hak pengguna dompet digital melalui media massa bagi menyedarkan ramai orang dengan hak-hak pengguna dompet digital. Seterusnya dapat menarik minat mereka menggunakan dompet digital. Keempat, kerajaan perlulah menetapkan pemeriksaan jaringan internet secara berkala di seluruh kawasan bandar dan luar bandar bagi menyediakan liputan yang stabil dan laju. Kekangan kajian ialah kekangan masa menyebabkan pengkaji mengahadkan skop lokasi kajian di inapan siswa yang didiami oleh pengkaji dan pusat pengajian pengkaji untuk mengecilkan jumlah responden yang terlibat. Kedua ialah kerana manusia. Responden enggan menjawab soal selidik kerana kesibukan dan tidak berminat untuk terlibat dalam kajian ini. Saranan ialah pengkaji berharap boleh menempuan bersemuka dengan responden dengan masa yang mencukupi supaya responden dapat menguraikan lebih lanjut sebab mereka memilih jawapan dalam soal selidik tersebut. Sebagai kesimpulan, pengkaji telah berjaya menjalankan kajian ini dengan medium borang soal selidik dengan kerjasama responden di inapan siswa PSN Universiti Utara Malaysia yang menuntut sebagai pelajar Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan dengan mengumpulkan data dan maklumat yang berkait dengan objektif kajian. Pengkaji menemui faktor utama dan kesan utama dompet digital dan mengemukakan pelbagai cadangan. Pengkaji juga sangat berharap agar kerajaan mengambil inisiatif yang lebih giat untuk meningkatkan penggunaan dompet digital dalam kalangan pelajar universiti agar ekonomi digital Malaysia boleh berkembang dengan pesat lagi. Lampiran tersebut melampirkan borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. Carta aliran kajian ini. Jadual kerja kajian ini menunjukkan anggaran perbelanjaan. Penutup tirai dapat kita lihat ketika penggambar pengkaji mengedarkan soal selidik secara bersemuka kepada responden di Universiti Utara Malaysia. Sekian, terima kasih.